إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله الطاهرين وأصحابه الكرام والتابعين وتابع التابعين وإلى جميع أولياء الله الصالحين ووالدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا وإلى جميع أرواح المسلمين والمسلمات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رضينا بالله ربا kami semua redha Allah Tuhan kami. Wabil Islami dina kami redha Islam cara hidup kami. Wabi Muhammadin Rasulah semua redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh wala fis sama' wa huwas samiul alim. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Allahumma inni a'udzu bika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, amma ba'd. Kita sampai hadis yang ke-12. Semalam kita dah baca sikit, hari ini kita nak baca sikit. Jadi sekejap saja, insya-Allah dalam 15 minit lebih kurang. Kita menggunakan kitab hadis 40 tentang amalan yang mudah namun pahalanya besar, pahalanya berganda, pahalanya tidak masuk akal. Kesemua ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuatkan kita suka dengan dia bukan kena mengena dengan anak ni sebenarnya. Jadi kat sini pun dia akan jadi jelas. Ya. Allah Ta'ala bagi pahala melimpah ruah ni, nak bagi umat Nabi Muhammad bila dengar tu suka. Semua orang bila gaji banyak, semua orang suka gaji banyak, tawaran gaji banyak. Kita ada 3 tempat kerja yang kita nak pilih. Selain daripada dekat dengan rumah kita, gaji benda pertama lah yang kita tengok. Satu tawarkan 8,000, satu tawarkan 6,500, satu tawarkan 4,000. Semua orang akan melebihkan angka yang banyak. Maka Allah yang pencipta manusia bagi angka yang banyak, benda yang hadiah yang besar, sesuai dengan kehendak manusia. Walaupun sampai satu hari nanti tuan-tuan, tuan-tuan takkan bertanya dah soal pahala ni. Tuan-tuan tak tanya dah ganjaran, fadilat, apa semua yang tuan-tuan akan nak satu je, iaitu kita mengejar redha Allah Subhanahu Wa Taala, yang tu saja.
Itu nanti. Hadis ke-12, doa para malaikat kepada orang yang beriktikaf di masjid. Beriktikaf di masjid, paling tepat sekali yang dimaksudkan oleh Rasulullah dalam hadis ke-12 ni ialah mereka yang tunggu untuk solat. Zuhur 1:30, 1 petang, dia dah jam 1 petang dia dah duduk dalam masjid tunggu. Zuhur 1:30, 1 petang dia dah ambil ayat semayang, dia dah masuk di dalam tempat solat di rumah dia, walaupun di rumah dia dah tunggu dah, dia dah zikir, dia dah baca Quran. Tunggu itu setiap saat yang berlalu itu, tiap-tiap saat tu seminit ada 60 saat, malaikat berdoa setiap saat itu, wahai Allah, ampunkanlah dia ni, wahai Allah, rahmatilah dia ni. Selama mana orang yang menunggu waktu solat itu tidak berhadas, dan yang kedua, dia tunggu itu betul-betul sebab nak solat, bukan sebab sakit perut, bukan sebab mengantuk. Hari tu mai awal duduk tunggu di situ sebab mengantuk. Kalau tidak, dia tak pernah tunggu. No? Tujuan dia tunggu itu semata-mata solat yang mengurung dia di situ. Hanya solat yang membuatkan dia menunggu di situ, insya-Allah dia mendapat fadilat ini. Itu semalam kita telah huraikan. Kita tengok tambahan tajuk yang sama tetapi hadis yang lain. Hadis yang lain bercakap tentang tajuk yang sama dan ada tambahan. Wa fi riwayati Muslimin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baitihi wa salatihi fi suqihi bid'an wa 20 darajah. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة لا يريد إلا الصلاة فلم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذي فيه ما لم يحدث فيه. Hadis ni lebih lengkap. Hadis ni riwayat Imam Muslim. Hadis malam kita baca riwayat Imam Bukhari. Riwayat Imam Bukhari semalam. Sebab tu kita tak apalah tak huraian tu. Yang tu mustalah sikit, dia perbahasan mustalahul hadis. Tuan-tuan sekalian, kita baca terjemahan dia. Siapa yang ada buku, kita tengok muka surat 42, perenggan kedua sebelum akhir. Di dalam riwayat Imam Muslim, hak panjang tadi, kita akan baca dan saya akan terus hurai biiznillah taala. Daripada Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, solat seorang lelaki di dalam jamaah, solat berjemaah, akan melebihi solatnya di rumah. Hadis ni bermaksud laki-laki atau perempuan yang sembahyang berjemaah mendapat pahala ini. Bukan laki-laki saja. Laki-laki yang solat berjamaah akan mendapat kelebihan ini. Bukan lelaki saja. Satu. Yang kedua, Nabi sebut melebihi solatnya di rumahnya. Adakah kalau solat berjamaah di rumah tak dapat pahala ni? Dapat. Tetapi ucapan Rasulullah tu nak bagi tahu bahawa selalunya orang laki-laki dia akan solat berjamaah di masjid. Dan orang laki-laki pada zaman Rasulullah, kalau solat di rumah itu mesti seorang. Maksudnya mesti ada keuzuran yang tinggi, yang besar. Sebab kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud,
yang sakit pun akan dipapah untuk ke masjid. Dia sendiri nak main masjid. Dia tak mampu untuk tinggalkan. Sahabat Nabi ni tak mampu untuk tinggalkan solat berjemaah. Tak sanggup untuk solat seorang di rumah. Sebab tu Nabi sebut solat seseorang lelaki dalam berjamaah akan melebihi solatnya di rumahnya dan akan melebihi solatnya di pasarnya sebanyak 20 lebih darajah. Jadi mana-mana solat laki-laki ataupun perempuan secara berjamaah, maka solat itu ketika itu digandakan sebanyak 27 kali ganda. Hadis yang kita baca ni hadis sahih riwayat Imam Muslim. Tetapi dalam hadis ni dia sebut 20 kali ganda. Sebenarnya ada beberapa riwayat tentang kelebihan sembahyang berjemaah. Pernah Nabi sebut 20 kali ganda. Allah gandakan. Siapa sembahyang berjemaah, Allah gandakan. Macam sembahyang sebulan. Masya Allah. Nabi pernah sebut 25 dan Nabi pernah sebut 27. Kesemuanya hadis sahih. Tuan-tuan, sebab tu saya ulang lagi, kalau dengar orang lain sebut, ustaz lain yang berautoriti, ulama lain yang sebut tentang satu ilmu yang kita tengok tak sama pun macam yang tok guru aku ajak, kan? Maka ketahuilah hadis Nabi itu banyak. Kena tengok dulu, kan? Dia bercakap hadis sahih, kita bercakap hadis sahih, kan? Dia pilih riwayat yang 27, kita pilih riwayat yang 20. Itu riwayat Imam Bukhari, ini riwayat Imam Muslim. Bermaksud memang Nabi pernah sebut version-version tu. Itu dia. Cuma yang paling penting ialah seseorang apabila dia solat berjamaah, Allah gandakan. Allah gandakan. Kalau sembahyang seorang diri diberikan RM10,000, kalau sembahyang berjamaah diberikan RM270,000. Beza, tuan-tuan? Beza. Contoh, kalau sembahyang sendiri diberikan RM1,000, ini contoh lain pula, RM1,000 Allah Ta'ala bagi. Contoh, kita main subuh tadi, kalau sembahyang seorang RM1,000 Allah Ta'ala bagi. Sembahyang berjamaah, 2 orang dan ke atas dinamakan jamaah, Allah Ta'ala bagi RM27,000. Sebut pahala 27 kali ganda, kita tak nampak, tuan. Kita tak nampak, kita tak boleh nak feel. Tapi bila sebut RM27,000, kita jadi, takkan gandaan dia sampai banyak tu, Ustaz? Huwallahul ghani. Dialah Allah yang maha kaya yang memberikan ganjaran itu. Allah boleh gandakan. Nah, di dunia gaji kita guna untuk seharian kita selama sebulan. Di akhirat pahala itulah yang akan menentukan setelah rahmat daripada Allah Taala, pahala itulah yang akan menentukan kedudukan kita, kemewahan kita dalam syurga nanti. Setelah rahmat daripada Allah SWT, pahala yang kita buat. Samakah orang yang baca Quran sehari 20 muka surat dengan orang yang setahun 10 muka surat setahun? Samakah pahala? Tidak sama. Samakah redha Allah kepada mereka? Tak sama. Jadi solat fardu macam itulah, tuan-tuan. Seperti solat sebulan. Banyak tu, banyak. Hanya orang yang lalai sahaja yang meninggalkan kelebihan yang Nabi sebut ni. Yang itu bukan topik kepada tajuk hadis ke-12, tetapi perbahasan itu ada di dalam hadis ke-12 riwayat Imam Muslim ni. Ada perbahasan tu. Tapi yang itu bukan topik dia. Sebenarnya dia ialah hadis ke-12 nak bagi tahu kelebihan orang yang tunggu untuk sembahyang. Orang yang tunggu untuk sembahyang. Semalam saya sebut orang yang tunggu lepas sembahyang. Betul juga, yang tunggu untuk sembahyang dia datang awal. Zuhur jam 1:30, dia datang pukul 1, dia dah i'tikaf, dia dah tunggu untuk sembahyang. Semata-mata niat untuk menunggu sembahyang. Maka sepanjang saat itu malaikat berdoa. Malaikat berdoa, ramai-ramai sebut nama dia. Wahai Allah, ampunkan dia ni. Wahai Allah, rahmat dia ni. Wahai Allah sekalian. Dan kalau habis sembahyang Zuhur, dia tunggu pula untuk asar. Nampak? Lepas solat, dia tunggu pula selepas solat. Sebab tu semalam saya sebut lepas solat. Jadi dia ada dua lah keadaan dia.
yang paling tepat sebelum menunggu untuk solat. Dan kalau selepas zuhur dia tunggu pula untuk sembahyang asar, ataupun selepas maghrib dia tunggu terus beriktikaf dalam masjid semata-mata tunggu untuk solat isyak sekali lagi, bukan sebab janji dengan kawan dia di situ nak jumpa, nak beli barang, nak passing barang, bukan. Dia tunggu kenapa ni lepas maghrib? Nak tunggu solat. Masya-Allah. Ketika itu ketahuilah makhluk-makhluk Allah yang istimewa sedang berdoa kepada dia 24 jam. 24. Inilah sepanjang dia tunggu itulah, bukan 24 jam. Okey, kita teruskan terjemahan hadis tadi. Kelebihan itu tu maksudnya kelebihan yang Allah gandakan solat berjamaah adalah kerana salah seorang daripada kamu apabila dia telah berwuduk lalu dia memperelokkan wuduk, kemudian dia main masjid. Tuan-tuan nampaklah yang Nabi suka cara hidup Nabi itu macam mana. Kalau tuan-tuan tanya bagaimana kehidupan Rasulullah, ni bila baca hadis dia akan terang sikit-sikit. Maksudnya Nabi ini kalau nak masuk waktu, Nabi kan akan pergi awal. Para sahabat semua akan pergi awal. Boleh jadi 30 minit, zaman hari ini kita ada jam, boleh jadi 20 minit mereka sudah ambil sembahyang. Tak ada sahabat yang azan baru datang. Kesemuanya awal. Kesemua sahabat awal. Apabila seorang kamu berwuduk lalu dia memperelokkan wuduknya, kemudian dia telah mendatangi masjid, tidak ada yang mendorongnya ke masjid melainkan hanya solat. Dia tidak mahu ke masjid melainkan hanya untuk solat. Maksudnya niat dia betul-betul solat je. Bukan pasal janji dengan orang. Pasal papi awal tu, lagi boleh tengok ada lampu masjid 2-3 rosak, pi awal sikit lah. Dia pi awal dia nak fix beberapa lampu. Pukul 12.50 dia dah pi dah untuk sembahyang zuhur. Pasal dia nak perbaik lampu. Bukan untuk solat. Itu dia tak dapat. Dia tak dapat kemuliaan ni. Itu tuan-tuan. Begitu. Kemudian dia telah tidak ada yang mendorongnya ke masjid melainkan solat. Tidak, dia hanya untuk solat, maka dia tidak akan melangkah dengan satu langkah pun, melainkan telah diangkat satu darjat baginya. Dan dengan sebab langkahan tersebut telah digugurkan daripada satu dosa dengan langkahan satu lagi. Begitulah ganjaran ini berterusan sehinggalah dia masuk ke dalam masjid. Yang ini kita dah hurai, kita tak menghurai langsung dah. Ada hadis-hadis yang lepas. Dalam kitab yang sama, kita dah hurai orang yang main masjid, dia kan kaki kanan, kaki kiri. Dia langkah kaki kanan, Allah tak langkat satu darjat. Dia langkah kaki kiri, Allah tak buang satu dosa. Masya Allah. No? Subhanallah. Apabila dia telah masuk masjid, dia telah berada di dalam solat selagi solat yang telah mendorongnya ke dalam masjid. Apa maksud ayat ni? Selama mana dia duduk dalam masjid untuk sembahyang, dia sudah dikira seperti sudah solat. Yang ni faedah baru daripada riwayat Imam Muslim tentang ni. Masya Allah. No? Dia dah ditulis, para malaikat Raqib dan Atid akan tulis dah. Dia solat. Solat. Sedang solat. Sedang solat. Tunggu. Yang tunggu untuk solat, ditulis pahala telah memulakan solat. Para malaikat akan berselawat ke atas setiap seorang daripada kamu. Apa maksud malaikat berselawat ke atas kita? Memohon ampun. Selagi dia masih berada di tempat duduknya yang dia telah melakukan solat di situ. Yang ni menunjukkan bahawa lepas solat. Lama mana dia duduk wirid lagi lepas solat, malaikat doa lagi untuk dia. Seperti yang saya hurai semalam. Mereka akan berdoa, wahai Allah, rahmat dia, wahai Allah, ampunkan dia, wahai Allah, terima taubat dia. Satu tambahan doa dalam riwayat Muslim. Dalam riwayat Imam Bukhari tak ada. Dalam riwayat Imam Muslim bukan Imam Muslim tambah, ada hadis penambahan dalam hadis ni, wahai Allah, rahmat beliau, wahai Allah, ampun beliau, wahai Allah, terimalah taubat beliau. Selama mana dia duduk di situ, dia tidak menyakiti para malaikat, iaitu dia tidak melakukan hadas, dia tak kentut, dia tak melakukan hadas di situ. Dan dia duduk di situ. No? Tuan-tuan, kalau nak main i'tikaf, tinggal handphone. Betul. Tuan-tuan nak main i'tikaf, tuan-tuan tinggal handphone. Sebab kalau kita main i'tikaf, kita pegang handphone, kita main i'tikaf, kita bawa handphone, tangan kita akan pegang handphone. Dan bila pegang handphone tak tinggal.
Satu-satu jawab mesej, jawab panggilan, tak pergi tengok laporan orang hantar, tengok balik grup WhatsApp, gerak kerja kita mana tak selesai, follow up. Banyak kerja memang banyak kan, tinggal insya-Allah lebih khusyuk. Lebih khusyuk. Jadi setakat tu dulu untuk hari ini. Itulah hadis yang ke-12. Dan insya-Allah kita akan masuk malam ini hadis yang ke-13. Semoga Allah SWT mengampunkan kita semua, menyayangi kita semua, merahmati kita semua, menerima taubat kita semua. Qul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam.